Okey, tahun ni kita dah diperkenalkan dengan sejumlah phone yang diletakkan pada tanda harga berlegar-legar antara 900 macam tu. Dan salah satu phone tu ada di tangan aku sekarang ni. Dan jom kita tengok. Sebelum ni kita dah tengok Afiq cerita pasal A31. Lepas tu ada A51, ada A71. Lepas ni pula ada A11 daripada Muaz. So sekarang ni giliran aku nak cerita pasal Galaxy A21s. Awal tadi aku ada sebut pasal tanda harga 900 macam tu. So untuk pengetahuan korang, Galaxy A21s ni dijual pada tanda harga 939. Waktu aku buat video ni, dia ada less RM50. So menjadikan harga jualan dia 889 lah kalau korang beli sekarang lah. Aku tak tahu sampai bila promosi tu, dia ada promosi ke apa. Galaxy A21s ni didatangkan dengan skrin paparan berukuran 6.51 inci. Dekat sini kita ada rekaan Bluebang atau korang lebih mesra sebut Infinity O. Dan dalam Infinity O ni diletakkan dengan kamera selfie 13 megapiksel. Kalau korang nak tahu, phone ni hanya guna paparan PLS dengan resolution 720p macam tu. So that's mean kalau korang pergi kat YouTube, korang nak tengok video, korang boleh set dekat 720p sahaja. Penghasilan warna dia okey, warna dia panci, mantul macam tu, tapi details agak kurang. Paparan dia korang boleh tengok, boleh nampak kandungan dia, tapi aku rasa dia kurang cerah. Even aku dah setkan pada brightness level yang paling maksimum sekali, aku still rasa dia boleh pergi jauh lagi, tapi dia boleh takat tu je. And then untuk indoor, dalam rumah ke, aku rasa korang tak ada masalah dengan brightness dia. Okey je, boleh nampak macam tu. Okey, macam biasa, dekat sisi kanan kita ada power button, ada volume rocker. Bawah kita ada speaker grill, ada port USB-C. Dan untuk range harga macam dia ni, biasanya ada lagi USB jack 3.5mm. Sisi kiri pula diletakkan dengan slot V card SIM nano. Dan satu lagi khas untuk kad micro SD. So kalau korang rasa dia punya internal storage dia tak cukup, korang boleh sumbat micro SD card sebab dia support sampai 512GB. Okey, kita jenguk pula kat bahagian belakang. Kat belakang ni ada mode petak kat sini dengan 4 kamera. Tak jauh daripada kamera tu kita ada fingerprint scanner. Selain daripada fingerprint scanner, kita ada face unlock. Kedua-duanya beraksi cemerlang, pantas dalam mengesan aku punya cat jari dengan wajah. Tapi untuk face unlock, pada tempat gelap, memang totally gelap, dia akan ambil masa sikit untuk proses, untuk tengok wajah aku ni, muka aku ni, untuk macam nak buka skrin macam tu. Tapi aku rasa korang akan perasan benda tu bila korang dah guna lama lah. Awal-awal tu korang macam tak perasan, dia macam ada sikit lewat sikit kat situ je lah. Ok, selain daripada unlock phone, fingerprint kat belakang ni boleh guna untuk turunkan korang punya notification tray. So korang just slide atas bawah macam ni, notification akan turun bawah macam tu. Bagi aku best lah sebab phone ni agak panjang. Dia punya rekaan dia agak panjang. So macam korang agak payah sikit nak tarik bawah macam tu kan. Takut terlepas macam tu. Tapi yang tak best dia, bila mana korang tengah main game. Contohlah aku main Mobile Legends macam tu. Diorang aku baru nak bagi petik tunggal satu, pam, notification tray turun. So bagi aku dia agak mengganggu lah untuk permainan korang kan. Tengah main-main shop main, tiba-tiba notification tray turun macam tu. Tapi bergantung kat korang lah. Kalau korang rasa korang perlukan benda tu, korang boleh guna. Kalau tak, tak payah nabel kan. Kau bayang kan. Kau bayang lah, kau tengah sedap war kan. Kau tengah duk petir-memetir dekat Mobile Legends macam tu. Tiba-tiba korang tertekan benda ni, tertarik benda ni, pam, notification tray tulis, abang boleh beli sayur ke tak kan. Okey, kita tak habis lagi bahagian belakang. Bahagian belakang dia diperbuat daripada polikarbonat dengan jenis warna glossy. Kita ada 3 pilihan warna, ada hitam, ada biru, ada putih. So bagi aku lagi suka colour putih kot, lagi nampak cun sikit kan, bila kena cahaya matahari tu dengan prism effect. Apa yang boleh aku cakap, aku sangat suka pegang Galaxy A21s ni, sangat selesa dipegang untuk jangka waktu yang lama. In fact, aku rasa aku lagi suka pegang phone ni berbanding dengan Redmi Note 9S. Redmi Note 9S tu dia macam agak tebal, dengan paparan dia macam timbul sikit macam tu. Tapi nak kena ingat juga, Redmi Note 9S tu depan dan belakang dia ada Gorilla Glass 5. So lebih dia dekat situ lah. Ok, cukup luar kita nak cerita pasal dalaman dia pula. Tapi sebelum aku sembang pasal dia punya performance, prestasi dia, aku nak cerita dia punya spek. Galaxy A21s ni didatangkan dengan chip Exynos 850.
Dan chip ni dilancarkan pada bulan Mei lepas. Bulan yang sama Galaxy A21s ni keluar. So menjadikan phone ni phone pertama lah yang guna Exynos 850. Waktu launch hari tu dekat Europe, tak silap aku, dia ada variant RAM 3GB, 32GB punya storage. Tapi untuk pasaran Malaysia, kalau tak silap aku, dia hanya ada satu variant je, iaitu RAM 6GB dengan storage 64GB. So macam aku cakap tadi, kalau 64GB tu tak cukup, korang pergilah dekat microSD, bantai 512GB. Untuk penggunaan harian, aku boleh cakap dia berjalan lancar. Nak cakap laju sangat tu tak laju sangat, nak cakap slow sangat pun tak slow sangat. Tapi tu kalau korang tak letak sebelah menyebelah dengan phone lain lah. Andai kata korang letak Redmi Note 9S sebelah tu, aku rasa Galaxy A21s ni dia ada macam slow sikit untuk buka apps tu, untuk load apps tu. Dan aku juga sempat buat test Geekbench 5, yang mana hasil dia korang boleh tengok kat sini. Untuk single core, A21s ni dapat 185, Redmi Note 9S dapat 567, multi-core A21s dapat 1047, Redmi Note 9S dapat 1599. Korang boleh nampak jurang perbezaan dekat situ. Dan aku rasa korang boleh expect lah yang mana lebih mampu untuk jalankan day to day apps korang, yang mana lebih syok untuk bermain game. Tak lengkap video ni kalau aku tak cerita pasal gaming. Aku main 2 game dekat Galaxy A21s ni, which is Mobile Legends dengan PUBG Mobile. Masuk-masuk Mobile Legends, dia terus bagi tetapan medium macam tu. Aku terus je main. Dia tak rasa melekat-lekat, dia cuma rasa melekit-lekit sikit kat situ kan. Lepas tu aku set pula dekat high. Aku nak tengok dia punya performance dekat high macam mana. Dekat high dekat high aku baca doa. Dekat high aku berdoa. Sebab bila dekat high, aku tu dapat komen, "Oh, Eudora anjir." So, untuk lebih syok, untuk lebih pengalaman yang best ketika bermain aplikasi permainan, korang boleh set dekat medium atau low je lah, atau smooth macam tu. Dan sama juga dekat PUBG Mobile lah, aku tak sarankan lah korang pergi dekat high setting punya grafik. Main low je dah cukup sedap dah. Bateri macam mana? Dekat sini kita ada 5000 mAh. Aku rasa korang boleh expect 5000 mAh tu boleh tahan sampai hari kedua. Ada satu malam tu bateri dah ada 50%. Aku main apps media sosial macam biasa. Aku tengok video YouTube sikit-sikit. Lepas tu penghujung tu aku main Mobile Legends 3-4 round macam tu. Aku tertidur pukul 2, esok pagi pukul 6 pagi aku bangun ada dalam 17% macam tu. Dan sepanjang aku gunakan, aku rasa dia boleh sampai hari kedua based on penggunaan yang normal. Kalau korang bantai duk main game je, aku rasa sehari je lah. Untuk pengecasan penuh, korang dibekalkan dengan pengecas 15 watt dari dalam kotak oleh Samsung. Untuk isian penuh, daripada 0 sampai ke 100%, memerlukan tempoh masa lebih kurang 2 jam 10 minit ke 15 minit macam tu lah. Bateri besar kan. Terakhir sekali, aku nak sembang pasal dia punya kamera lah. Dekat belakang ni korang dah nampak B-roll tadi lalu kan. Dia ada 4 kamera. Kamera utama dia 48MP f2.0, kamera ultrawide 8MP f2.2, lepas tu dia ada depth 2MP f2.4, dan yang last sekali adalah makro 2MP f2.4. Dan sebelah depan pula kita ada 13MP f2.2. Terdapat sedikit kekurangan dekat Galaxy A21s ni, yang mana dia tak ada night mode. Lepas tu dia tak ada stabilan image untuk kamera dia lah. Apa yang boleh aku cakap, hasil kamera dia mempunyai kontras yang agak tinggi, lantas warna yang dihasilkan lebih pekat dan sedikit perincian. Untuk low light, cara keseluruhan dia aku tengok kamera dia hasilkan image yang agak kurang sharp, kurang sikit detail, ada noise. So bagi mana-mana pengguna kat luar sana yang nakkan gambar yang terbaik, aku rasa korang kena make sure lighting source tu cukup untuk dapatkan rakaman yang terbaik lah, rakaman waktu malam yang terbaik. Tapi aku rasa dia punya noise dia acceptable lagi untuk mata aku. Aku boleh bertolak ansur lagi dengan noise yang ada dekat rakaman waktu malam. Tapi lagi, dia depends kat korang jugalah, sebab mata kita pandang sesebuah gambar tu lain-lain kan. Untuk makro dengan portrait, aku tak nak ulas lebih lanjut. Aku rasa dia punya prestasi dia so-so je.
Dia tak buruk sangat, dia tak baik sangat, dia tengah-tengah on par. Okey, untuk rakaman bokeh dia aku tak banyak komplain kat situ, aku rasa dia kemas. Yang lagi satu dekat belakang, blur belakang tu korang boleh laraskan lah. Korang nak blur berapa banyak, korang nak blur sangat ke, nak blur light-light je. Even dah snap gambar pun korang boleh adjust lagi. Untuk kamera selfie pula, Image perlihatkan warna yang agak flat, tapi dari segi kontras, daripada segi brightness, daripada segi details, aku rasa dia agak bagus. Last sekali kita pergi pada rakaman video. Galaxy A21s ni mampu merekod 1080p pada kadar 30fps macam tu maksimum. Hasil video daripada kamera phone ni, aku boleh cakap warna dia agak cantik, dia tak ada focusing hunting, tapi kekurangan sikit, dia tak ada penstabilan image. So korang akan nampak bergegar-gegar, contoh macam tengah jalan, contoh tengah naik tangga, dia akan potong steam sikit kat situ. So untuk kat kamera, apa yang aku boleh cakap, kamera dia not bad lah. Korang dah dengar, korang dah lihat apa yang ditawarkan pada Galaxy A21s ni, and opinion aku untuk tanda harga 939, aku rasa dia satu nilai yang agak keras. Dekat yang dia kemas, selesa dia pegang, tapi untuk prestasi aku rasa dia agak kurang kecuali bahagian bateri dia aku rasa okey. Okey, kalau korang tengok kat luar sana, untuk phone yang sama nilai dengan Galaxy A21s ni, aku rasa korang boleh dapatkan prestasi yang lebih sedap. Contoh terdekat macam aku sebut awal-awal tadi, Redmi Note 9s. Cara overall dia, aku rasa korang boleh dapatkan prestasi yang lebih baik dan life battery yang lebih kurang sama. Kalau korang ada 900, adakah korang akan pilih Galaxy A21s ni atau korang akan pilih model-model yang lain? Korang boleh jawab dekat ruangan komen. Disertakan sekali dengan pujian, kajian apa-apalah An. Dan jangan lupa follow, subscribe kami dekat YouTube, IG, Twitter, TikTok, WhatsApp, apa-apa semua yang berkenaan dengan Wiser. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.